Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Perinciannya dalam segmen Esensi. Malaysia dijangka alami cuaca panas berpanjangan hingga Ogos susulan peralihan monsun. Cuaca panas itu membabitkan semua negeri. Paling terkesan negeri di utara serta pantai timur. Dan bagi kawasan bersempadan dengan Thailand, suhu boleh mencecah lebih 37 darjah Celsius. Selepas Ogos, dijangka negara kembali hujan. 100 cawangan farmasi komuniti di 4 negeri menawarkan pakej ubat farmasi rahmah. 16 jenama farmasi terlibat di Pahang, Kelantan, Terengganu dan Selangor. Inisiatif dilakukan bagi meringankan kos sara hidup rakyat daripada aspek kesihatan. Konsep farmasi rahmah bakal diperluas ke 4,700 farmasi seluruh negara secara berperingkat. Tidak tertakluk hanya kepada pakej ubat-ubatan, dicadang meliputi produk kesihatan lain. Pakej fisioterapi rahmah dilancar hari ini. B Vital Physiotherapy Centre Selayang jadi perintis kepada inisiatif berkenaan. Serendah RM20, pakej perkhidmatan fisioterapi ditawarkan kepada golongan B40 bagi setiap sesi rawatan. Istimewa untuk golongan asnaf, hanya RM5 kadar bayaran dikenakan. Perdana Menteri akan mengumumkan berita baik buat peniaga menu rahmah Selasa ini. Ia adalah berkaitan harga bahan mentah lebih rendah buat 1,700 peniaga menu tersebut yang berdaftar dengan kementerian. KPDN sedang melakukan pelbagai libat urus dalam memastikan hasrat itu tercapai. Inisiatif menu rahmah mampu bertahan sekiranya tiada kenaikan mendadak harga bahan mentah. Justru, semua pasaraya besar diharap boleh memberikan tawaran harga asas kepada peniaga rahmah. KPDN turut yakin tidak akan berlaku kenaikan secara mendadak bahan mentah utama seperti ayam, ikan dan beras kerana harga bahan terbabit dikawal kementerian. Pengguna perkhidmatan telekomunikasi prabayar bakal menikmati pakej istimewa Aidilfitri. Pelarasan pakej prabayar itu akan diumum syarikat telekomunikasi masing-masing minggu depan. Sebelum ini, pakej perpaduan serendah RM5 sebulan diperkenal menerusi 5 syarikat telekomunikasi. Bayaran sumbangan khas RM600 secara one-off kepada Imam, Bilal, Sia, Guru Kafah dan Takmir akan dibuat selewat-lewatnya 17 April. Pemberian bagi menghargai jasa dan bakti para murabbi ummah yang telah mendidik masyarakat. Penyalurannya diharap dapat memberi keceriaan ketika membuat persiapan menyambut Aidilfitri. Seramai 70,000 imam, Sia, Guru Kafah serta Takmir terlibat dengan peruntukan lebih RM40 juta. 1,700 mahasiswa Universiti Utara Malaysia menerima peranti siswa. Pemberiannya membolehkan siswa-siswi mengikuti sesi pengajian dan pembelajaran lebih berkesan. Peranti diberi kepada mahasiswa IPT kelompok keluarga B40. Dua beradik hampir jadi korban kebakaran di Taman Kota Masai, Pasir Gudang, Johor. Mangsa Murni Atikah dan adiknya Azian Zainal Abidin berjaya diselamatkan bomba dan penyelamat Pasir Gudang. Mereka ditemukan separuh sedar di tingkat atas rumah teres. Manakala 5 lagi ahli keluarga berjaya menyelamatkan diri. Kebakaran turut melibatkan 2 rumah lain serta 6 kenderaan. Seorang kanak-kanak autisma yang dilaporkan hilang di Kampung Bunga Rampai, Sarawak semalam ditemukan meninggal dunia. Jasad Andrin Jones N, 7 tahun ditemui terapung oleh pasukan mencari dan menyelamat di kawasan Sungai Berhampiran tengah hari tadi. Mayat kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Elak penyelewengan dana finas. Proses pemberian geran dalam pembikinan filem perlu ditambah baik. Bagi memastikan adanya ketelusan, beberapa cadangan penambahbaikan akan dikaji. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menyatakan ia termasuk meneliti keperluan untuk finas menyenaraikan semua penerima geran atau dana. Kanta 744 meninjau operasi pemeriksaan harga di hentian rehat dan rawat Sungai Buloh langsung bersama Fatihah Rahim. Silakan Fatihah. Baik, sekarang kami sedang bersedia untuk operasi bagi melihat peniaga terutama yang berniaga di premis di dalam hentian rehat dan rawat di Sungai Buloh ini. Adakah mereka ini mematuhi peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak penguasa berkaitan dengan pematuhan tanda harga, pameran menu makanan dan minuman dengan jelas dan kedudukan harga jual makanan sedia masak. Di mana operasi pemeriksaan harga di bawah Ops Panta 2023 selepas ini akan diketuai Ketua Pengarah KPDN Datuk Azam Adam dengan kekuatan pasukan 10 penguatkuasa KPDN daripada Selangor dan Putrajaya. Jadi mana satu pilihan peniaga, keuntungan semata-mata atau mematuhi peraturan yang telah pun ditetapkan atau kedua-duanya sekali. Perkembangan operasi malam ini akan kami kongsikan bila-bila masa sahaja di saluran berita RTM. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Kanta 744. Baik, terima kasih Fatihah.
Jimat antara 10 hingga 30% tawaran diperkenal di 113 pasar tani Fama jualan khas Syawal Madani seluruh negara. Beroperasi hingga Aidilfitri nanti, Fama menyasarkan jualan sebanyak 13 juta ringgit di pasar tani kekal, pusat transformasi luar bandar dan medan niaga 1. Bekalan ayam dan telur mencukupi menjelang Lebaran. Jaminan diberi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Fama akan memenuhi bekalan telur jika tidak mencukupi di lokasi tertentu. Selaras garis panduan import, jika berlaku kekurangan ketara, keputusan segera dilakukan untuk menampung permintaan. Di Negeri Sembilan, 8 outlet pasar tani di Kuala Pilah terlibat menjayakan jualan khas Syawal Madani. Antaranya, daging dijual pada harga RM37 sekilogram. Keseluruhan sebanyak 47 outlet di negeri itu melibatkan dan menawarkan penjimatan barang keperluan. Pulau Pinang pula menyaksikan 18 usahawan terlibat jualan khas Syawal Madani. Mereka menjalankan jualan secara terus kepada pengguna tanpa perlu penglibatan pihak ketiga. 11 lokasi sekitar negeri itu membuka jualan sehingga Aidilfitri. Antaranya Seberang Jaya, Bukit Minyak dan Sungai Bakap. Sementara di Kedah, 9 pasar tani kekal dan outlet peruncitan Fama turut menawarkan harga rendah. 300 usahawan terlibat. Keperluan barangan dapur segar pada harga berpatutan menjimatkan perbelanjaan pengguna. Di Labuan pula, 15 jenis barang keperluan ditawarkan kepada rakyat pada harga lebih rendah. Jualan Rahmah Kasih Sayang berlangsung di 2 pasaraya hari ini dan esok. Pelaksanaan jualan itu membabitkan peruntukan subsidi sebanyak RM40,000. Gerakan koperasi boleh memainkan peranan membantu golongan rentan menangani peningkatan kos sara hidup. Salah satunya dengan penubuhan Co-op Mart oleh koperasi di komuniti. Pendapatan tambahan mampu dijana ahli koperasi menerusi pulangan hasil keuntungan dalam bentuk pembahagian share pelaburan. Jalan alternatif Gua Musang Kuala Lipis dilakukan laluan penyuraian trafik bermula hari ini hingga 2 Mei. Sebahagian daripada laluan dijadikan jalan sehala. Tindakan dilakukan JKR bagi mengurus pertambahan kemasukan kenderaan sempena Aidilfitri ke Kelantan. Bagi mengelak terperangkap dalam kesesakan, pengguna yang mahu pulang ke Kota Baru dinasihat guna laluan alternatif yang disaran JKR. 89 lokasi panas tong sampah berpusat akan diberi tumpuan SWM Environment bagi operasi khas kutipan sisa pepejal pada Aidilfitri di Melaka. Lokasi dipilih berdasarkan kepada bilangan penduduk yang menyambut Aidilfitri tertinggi dan juga kawasan pelancongan. Operasi khas dijalankan bermula 17 hingga 24 April membabitkan lokasi di Melaka Tengah, Alur Gajah dan Jasin. Perlawanan pusingan 16 Piala FA 2023 menyaksikan pertembungan antara Sabah FC dan Kelantan United FC. Perincian langsung dari Stadium Likas Kota Kinabalu bersama Ozil Matthew. Silakan. Baik, terima kasih. Kini saya berada di Stadium Likas Kota Kinabalu bagi menyaksikan perlawanan pusingan 16 Piala FA 2023 di antara Sabah FC dan Kelantan United FC. Dan keadaan cuaca di Kota Kinabalu pada ketika ini cukup baik dan penyokong kedua-dua pasukan pun sudah mulai memasuki Stadium Likas bagi memberi sokongan dan sorakan kepada kedua-dua pasukan yang bermain pada malam ini dalam Piala FA. Dan untuk rekod kedua-dua pasukan pertemuan di antara Sabah FC dan Kelantan United FC, di mana Sabah FC telah menewaskan Kelantan United FC pada satu match dalam saingan Liga Super Malaysia 2023. Sabah menang 3-1 ke atas Kelantan United FC dan rekod seterusnya pada tahun lepas dalam pusingan 16 Piala FA juga Kelantan United FC tewas kepada Sabah FC 2-1. Dan malam ini adakah Kelantan United FC bakal mencipta sejarah baru untuk menang dalam pusingan 16 menentang Sabah FC? Kita sama-sama nantikan di whistle penamat nanti. Dan mereka kedua-dua pasukan ini perlu menang dalam perlawanan ini untuk melayakkan mereka ke pusingan seterusnya. Jadi sekian dahulu lintas langsung dari Stadium Likas Kota Kinabalu, kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Ozil. Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida dan Ketua Kerajaan yang lain terselamat dalam insiden letupan di Bandar Wakayama. Kejadian berlaku pada 11.30 pagi waktu tempatan ketika Kishida sedang bersiap sedia untuk menyampaikan ucapan awamnya. Seorang lelaki ditahan. Tiada pengesahan rasmi berhubung kejadian dengan polis tempatan enggan mengulas.
Sekurang-kurangnya 5 orang terbunuh dan 15 yang lain cedera dalam serangan peluru berpandu Rusia ke bandar Sloviansk di timur Ukraine. Rusia menyerang Sloviansk dengan peluru berpandu S-300 sekitar pukul 4 petang waktu tempatan. Pasukan mencari dan menyelamat masih meneruskan pencarian mangsa di lokasi kejadian. Ukraine akan menerima sejumlah $4.5 bilion daripada tabung kewangan antarabangsa IMF tahun ini. Bantuan pertama $2.7 bilion diberi awal bulan ini dan dijangka menerima 2 lagi bahagian tambahan berjumlah $1.8 bilion. Program kemudahan dana lanjutan baharu itu akan memberi sumbangan besar kepada defisit bajet Ukraine tahun ini, sekaligus mewujudkan asas bagi pembinaan semula negara dan penyertaan kepada Kesatuan Eropah. Perpaduan dalam kalangan negara G7 amat penting untuk berdepan kesan krisis Rusia-Ukraine ketika ini. Gesaan itu disuarakan Jepun dalam pertemuan pemimpin-pemimpin negara G7 mengenai iklim, tenaga dan alam sekitar di Sapporo. Banyak negara bergantung kepada bahan api dan gas secair import untuk menjana tenaga, namun bekalan dan harganya kini tidak stabil susulan krisis tersebut. Varian COVID-19 baru Arcturus menyebabkan lonjakan kes di India. Selain mempunyai beberapa gejala unik terhadap kanak-kanak, varian itu dipercayai melonjakkan bilangan kes jangkitan sekaligus memaksa langkah baharu dikuatkuasakan untuk menghentikan penyebarannya, termasuk peraturan pemakaian pelitup muka. Ketegangan meningkat di Perancis selepas sebahagian pihak berkuasa negara itu menyokong pembaharuan pencen yang diperjuangkan Presiden Emmanuel Macron. Penunjuk perasaan berkumpul di dataran Place di Hotel de Ville, Paris bagi membantah keputusan itu. Polis menahan 112 penunjuk perasaan di ibu negara selain menggunakan gas pemedih mata. Bursa Malaysia dijangka mengalami aliran tinggi minggu depan. Ini didorong keyakinan berakhirnya kitaran kenaikan kadar rizab Persekutuan Amerika Syarikat berikutan tanda-tanda penurunan inflasi. Jelas Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trade Sdn Bhd, Thong Pak Leng, jangkaan pasaran terhadap keuntungan korporat juga positif di peringkat tempatan. Suasana pasaran dijangka kekal positif susulan keredaan kebimbangan terhadap inflasi dan kadar faedah. Pasaran getah Kuala Lumpur pula dijangka mengalami dagangan berjajaran kecil dengan kecenderungan mendatar atau rendah sedikit minggu depan. Bekas Presiden Pertubuhan Pengilang Sarung Tangan Getah Malaysia, Dennis Low, memaklumkan aktiviti pengeluaran dan perdagangan getah akan terhad susulan Festival Songkran di Thailand serta Ramadan. Musim kering yang lebih panjang di negara pengeluar getah juga akan memberi kesan kepada hasil pengeluaran. Bank Simpanan Nasional menawarkan BSN MyRinggit Insan I kemudahan pembiayaan peribadi di bawah fasiliti sokongan akaun 2 KWSP. Ia ditawarkan dalam bentuk pembiayaan peribadi patuh syariah kepada pencarum berumur 40 hingga 50 tahun yang tidak muflis dengan kedudukan kewangan memuaskan. Permohonan juga tertakluk kepada penilaian kemampuan pembayaran untuk memastikan pemohon berkeupayaan membayar ansuran bulanan. Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan kekal optimis mengenai prospek pertumbuhan perniagaannya tahun ini. Selain didorong inisiatif ditetapkan bagi wilayah persekutuan, pertumbuhan turut dipacu langkah pendigitalan perniagaan pelabur. Perkhidmatan kewangan digital antara sektor paling pesat berkembang tahun lalu. Sektor perdagangan komoditi antarabangsa merekodkan jumlah dagangan terbesar berjumlah $51 bilion. Inisiatif membantu golongan isi rumah B40, FGV Holdings berhad menawarkan pak barangan makanan asas FGV seikhlas hati pada harga RM10 sahaja. Harganya lebih rendah berbanding harga pasaran bernilai RM22. Setiap pak mengandungi minyak masak, krim manis, krim kelapa dan gula. Fasa pertama, 10,000 pak makanan asas ditawarkan bagi golongan memerlukan di kawasan projek perumahan rakyat Lembah Klang. Paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Faris Izzat dan juga Hazel Desmond untuk paparan lebih komprehensif. Salam Malaysia, Madani.